Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Asri yang saya hormati, Tuan Pengerusi Masjid Al-Muqarrabin, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedar ataupun tidak, dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala Dia meletakkan dan memberikan kepada setiap manusia itu yang disebut sebagai saksi bisu. Saksi bisu. Apa makna saksi bisu? Saksi bisu ni adalah satu saksi yang Allah Ta'ala jadikan untuk melihat dan mengawasi kita. Cuma atas dunia ni dia tidak boleh memberikan apa-apa kenyataan. Kenyataan yang dia boleh bagi ketika mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata dia, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Satu hari Nabi SAW nak masuk dalam masjid. Bila Nabi nak masuk dalam masjid, fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Nabi ternampak ada satu kumpulan di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang depa ni duk sembang satu benda yang mencuit hati depa. Mereka duduk sembang, mereka duduk melawak. Yang melawak tu pada Nabi SAW tidak perlu dibuat ataupun tak perlu dilaksanakan. Bukan tak boleh melawak, boleh. Tapi yang Nabi risau, Nabi takut terlalu over, terlalu maghlub, terlalu, orang kata apa, terlampau duk melawak, terlampau duk seronok, terlampau nak kepada benda-benda yang syok ni, takut menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang Nabi dia cukup tekan bab tu. Bila Nabi nampak sahabat-sahabat ni duduk sembang, duduk bergelak, nampak macam nak menuju kepada lebih seronok tu, lalu Nabi peringat dekat mereka. Nabi kata, ama innakum law akthartum dhikra hadhimil ladat la syaghalakum amma ara. Nabi kata, kalau kamu banyak duk ingat yang kata kehidupan selepas daripada kehidupan dunia. Maknanya hari ini kita hidup atas dunia, satu hari nanti kita akan meninggal. Satu hari nanti kita akan berpindah alam, daripada alam dunia pergi ke alam yang lain. Nabi kata, kalau kamu banyak duk fikir tentang benda tu, kamu takkan buat satu benda yang melalaikan kamu kepada Allah. Kamu takkan buat satu perkara yang perkara tu akan melupakan kamu kepada Allah. Apa benda tu? Nabi kata, banyak-banyak mengingati benda yang akan menjadi pemutus kepada semua kelazatan dunia. Apa dia? Iaitulah mati. Nabi kata macam tu.
Nabi sebut banyak-banyak ingat kematian itu. Pasal apa? Pasal Nabi kata fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaum illa takallama fihi. Nabi kata pasal yang kata kubur yang kata tanah, yang kita duduk berjalan di atas tanah ni, Nabi kata rupa-rupanya yang kata kubur ini, dia tiap-tiap hari dia duduk bercakap dengan kita. Nampak yang kata saksi bisu tu, yang kata kubur ni tiap-tiap hari dia takallama fihi, dia rajin duk bercakap dengan kita, dia rajin duk tengok kita, dia rajin duk sebut tentang kita, dia rajin duk habaq, duk nasihat kita. Cuma Allah Ta'ala tak buka hijab telinga kita untuk kita nak dengar. Apa kata kubur ni? Kubur kata apa? Fayaqul, Nabi kata ana baitul ghurbah. Ni yang kata kubur ni, dia duk habaq kat kita. Dia kata wahai manusia, aku adalah rumah yang asing. Aku adalah satu rumah yang tak sama macam mana rumah kamu atas dunia. Rumah kamu atas dunia selesa, rumah kamu atas dunia ada segala-galanya. Tapi aku ni adalah satu rumah yang ghurbah. Ghurbah ni maksud daripada perkataan gharib. Gharib maksud apa? Maksud asing. Rumah ni berbeza dengan rumah yang ada atas dunia yang kamu duduk ni. Rumah ni tak ada bilik air, rumah ni tak ada bilik sendiri, rumah ni tak ada tilam, rumah ni tak ada bantai, rumah ni tak ada dapur, tak ada apa yang kata rumah ni. Tetapi hakikat dia, di sinilah yang akan kamu dikembalikan. Tuan-tuan, rupanya kubur duk bercakap dengan kita. Kemudian apa kata lagi kubur? Dia kata wahai manusia, ana baitul wahdah. Dia kata manusia, aku adalah satu rumah yang wahdah, yang sunyi. Aku duduk, aku rumah satu rumah yang sunyi. Maknanya hari ni kita duduk di rumah kita, kita ada adik-beradik. Hari ni kita ada cucu, hari ni kita ada anak-anak, hari ni kita ada jiran tetangga, ramai rumah kita. Kalau main cuti sekolah ni pakak balik ni riuh rendah yang kata rumah ni. Tapi ketika mana duduk dalam kubur, kita duduk seorang-seorang. Tak ada siapa yang akan teman kita. Orang yang paling dekat dengan kita pun dia ada kubur dia. Orang yang paling rapat dengan kita, orang yang paling sayang dekat kita, dia akan duduk rumah dia masing-masing. Kita duduk seorang-seorang aja. Ni yang kata kubur duk sebut ni. Kemudian apa kata lagi kubur? Dia kata ana baitut turab. Aku ni rumah yang diperbuat daripada tanah. Bumbung pun tanah, dinding pun tanah, lantai pun tanah. Jadi berbeza dengan rumah kita. Dia kata wa ana baitud dud. Aku rumah yang di dalamnya itu berbagai binatang-binatang, serangga-serangga, ulat-ulat, ulang dan sebagainya. Ni duk ada dalam tanah ni. Hari ni kamu selesa, kamu boleh tidur di atas tilam yang empuk. Satu hari nanti kamu akan tidur di atas tanah, yang mana atas tanah itu akan ada yang kata ulat-ulat, akan ada ulang, akan ada kalajengking, akan ada macam-macam binatang duk ada dalam tu. Ni kubur pesan kepada kita. Dan Nabi SAW sebut lagi, Nabi kata fa idza dufinal abdul mu'min. Nabi kata apabila satu orang hamba yang beriman kepada Allah dia meninggal. Orang yang beriman kepada Allah dia meninggal. Bila dia meninggal, Nabi kata kubur terus duk panggil dia. Apa kata kubur kepada dia? Kubur kata marhaban wa ahla. Kubur kata mai sini. Kubur kata marhaban ni maksud dia aku seronok. Kita duk sebut marhaban tu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita duk sebut macam tu. Ahlan ni maksud apa? Maksud keluarga. Kita panggil, marilah saudara aku, marilah keluarga aku, marilah datang kepada aku. Marhaban ni maksud apa? Aku seronok. Rahiba makna dia aku terima dengan hati yang terbuka. Aku terima dengan kesenangan untuk kamu masuk ke dalam aku. Ni kubur bercakap dengan kita. Apa lagi dia kata? Imma kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya. Kubur kata sebenarnya aku duk tengok kamu ni lama dah. Kubur kata
Kamu duk berjalan di atas aku, dan kamu berjalan dalam keadaan kamu duk buat benda baik. Duk pergi ke masjid, duk pergi ziarah orang yang sakit, duk pergi tempat-tempat bagus, duk berjalan ni membawa nasihat kepada orang, duk sembang benda-benda elok apa semua. Rupanya yang kata kubur ni, dia duk tengok kita, dia duk usah kita. Dia kata, aku tengok hang lama dah, aku teringin sangat-sangat untuk hang dimasukkan ke dalam aku, dan pada hari ini engkau telah dimasukkan ke dalam aku. Kubur sendiri kata apa? Kubur kata, fa idza wulitu kal yaum, hari ini aku berjumpa dengan kamu, hari ini kita dipersatukan. Yang kata kubur ni, wasirta ilayya fasattara sani'i bik. Kubur kata, kamu tunggulah apa yang telah aku sediakan bagi kamu. Tuan-tuan, benda ni tak semua orang dengar. Manusia yang hidup atas dunia tak ada yang dengar. Tak ada. Kalau dengar, tuan-tuan sekalian, tak ada siapa berani nak jadi tukang gali kubur. Pasal apa? Pasal kubur lu bercakap. Dia duk gali-gali tengok kubur lu bercakap macam tu, dengan cangkui-cangkui dia nanti tinggal. Dia tak berani. Tak ada siapa dengar. Kemudian apabila dimasukkan ke dalam kubur akan hamba yang beriman itu, Nabi SAW kata apa? Ketika mana kita tanam yang kata satu-satu mayat ini, fayattasi'u lahu madda basari, kubur itu diluaskan. Kubur itu diluaskan. Kemudian dibuka kepada dia satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Kemudian diberikan kepada dia pakaian daripada pakaian-pakaian syurga. Kemudian diberikan kepada dia satu hamparan, satu permaidani daripada syurga. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi kata, fa idza dufinal abdul fajir awil kafir, apabila meninggalnya satu-satu hamba itu yang dia ni fajir, yang dia ni selalu dok buat benda dosa, awil kafir, dia satu orang yang ingkar dengan agama, dia tak peduli ke agama, dia tak apa nak kisah dengan agama, dia tak ambil tahu tentang amal ibadah. Bila cerita tentang agama, dia tak mau dengar. Bila cerita tentang nasihat yang membawa kebaikan kepada dia, dia tak mau dengar. Tiba-tiba Allah Ta'ala cabut nyawa dia dalam keadaan diri dia bergelumang dengan dosa dan juga noda. Dia tak sempat nak bertaubat kepada Allah. Wal'ayazubillahi min dzalik. Tuan-tuan tahu ketika mana nak dimasukkan ke dalam kubur, apa kubur kata kepada dia? Kubur kata, la marhaba wa la ahla. Oh, kubur kata, jangan letak tang ni, aku tak mau. Kubur kata, piduk tempat lain, aku tak mau. Kubur kata, la marhaba, maksud dia aku tak seronok. Kalau hang dimasukkan ke dalam aku tak seronok. Wala ahla, aku tak mau jadikan engkau sebagai ahli keluarga aku. Aku tak mau layan engkau. Aku tak mau dan aku tak suka engkau dimasukkan ke dalam aku. Kubur kata macam tu. Pasal apa yang kubur kata macam tu? Kubur kata dekat dia, in kunta la abghadha man yamshi ala zahri ilayya. Pasal aku tahu perangai hang. Aku duk tengok hang selalu. Hang duk hidup dulu, aku tahu hang berjalan pitang mana, hang buat apa, apa benda jahat yang hang buat, apa benda yang tak elok yang hang buat. Rupanya kubur duk tengok kita, tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Kita tak sedar kata benda tu. Kita duk seronok berjalan, duk seronok pergi tempat-tempat yang melarakan, yang melalaikan. Kita duk buat benda-benda dosa dan juga noda. Kita tak perasan. Rupanya ada mata duk tengok kita. Apa dia, tuan-tuan? Ni yang kata tanah tempat kita berjalan ni. Rupanya kubur duk tengok kita. Dan apa jadi kepada dia ketika mana dimasukkan dia ke dalam kubur? Kubur kata apa? Fa idza ulitukal yaum. Tapi oleh kerana engkau dimasukkan ke dalam aku hari ini, kubur kata wasirta ilayya fasatara sani'i bik. Hang tunggu sagi apa nak jadi dekat hang. Oh, yang ni yang takut ni. Hang tunggu sagi apa nak jadi dekat hang. Ni kubur kata macam tu.
Tiba-tiba tuan-tuan, ketika mana dia disimpan, ketika mana dia ditanam, orang semua pekat habis dah balik apa semua. Kita pekat balik kan? Tak ada siapa tinggal dah tahun tu kan? Adik-beradik ramai pun tak ada siapa tinggal. Lepas tu anak-anak yang sayang ni menangis sampai bengkak muka-muka, sampai sebek muka-muka apa semua pekat balik kan? Dia tak tunggu. Sayang macam mana sekalipun tak tunggu, tuan-tuan sekalian. Tak tunggu dah kita ni, biar kita duduk sorang-sorang. Di saat itu kata Nabi SAW, apabila semua soalan mungkar nangkir dah tanya dia dah apa semua kepada dia, Nabi kata fayaltaimu alaih hatta yaltaqiya alaih. Nabi kata di saat itu bila semua orang dah tinggal dia apa semua dah, wa takhtalifa adla'u, tiba-tiba kubur itu yang kiri kanan tanah tadi ni makin lama dia makin renjak menjadi kecil. Kubur ni makin lama makin jadi halus. Kubur ni makin lama makin jadi sempit. Sempit ni untuk apa? Untuk nak bagi rapat. Dia duduk dalam tu macam mana? Dia duduk kena himpit dengan kubur. Daripada kiri dia main himpit ke kanan, daripada kanan main himpit ke kiri, daripada atas kepala himpit ke bawah, daripada kaki himpit naik atas kepala. Tuan-tuan tengok macam mana dia jadi. Daripada kita hak badan besar ni dia himpit. Dan kata Nabi di saat itu Abu Sa'id kata apa? Aku nampak cara Nabi cerita itu menggunakan jari-jari dia. Nabi kata waktu kubur duk main himpit tu, Nabi tunjuk dengan jari dia. Nabi kata apa? Seperti ini. Nabi kata hatta takhtalifa adla'u. Takhtalif ni sampai berceragah di antara tulang belulang dia ni. Dia jadi patah, dia jadi hancur, dia jadi lebur disebabkan kena himpitan daripada kubur. Wal'ayazubillahi min dzalik. Bukan hanya itu, kata Nabi SAW lagi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah lempak dalam kubur itu sebanyak 70 ekor ular yang berbisa. Tuan-tuan, hadis ni kalau tanya saya, hadis ni hadis apa ustaz? Hadis ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ni maknanya benda ni akan terjadi. Benda ni memang benda yang real, benda yang akan kita tempuh. Kalau kita meninggal hamba yang beriman, bersyukur kepada Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, kita fajir, kita duk buat benda-benda dosa, mati kita tak sempat bertaubat kepada Allah, kita berjumpa dengan benda-benda macam ni. Wal'ayazubillahi min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu sebagai mukaddimah ataupun permulaan kuliah kita pada hari ini. Maksud dia apa? Nombor satu, yang kata saksi bisu yang duduk tengok kita tapi tak bercakap dengan kita ni apa? Iaitulah tanah tempat kita berjalan, kubur yang tempat kita yang kita duduk lalu. Rupanya dia perlu bercakap dengan kita. Sedang ataupun tidak, itulah hakikatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, di dalam suratul Kahfi, ini dimain dalam sikit. Di dalam suratul Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Surah apa tuan-tuan? Suratul Kahfi ayat 49. Dalam suratul Kahfi ayat 49 ini, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ketika mana kita berada di hadapan Allah, waktu kita duduk depan Allah, Allah Ta'ala akan suruh malaikat bawa keluar yang kata gulungan catatan malaikat raqib dan juga malaikat atid. Malaikat raqib dan juga malaikat atid. Tak mana malaikat raqib dan atid duduk ni tuan-tuan? Kita duduk dengar tok guru duduk cerita apa, duduk kiri kanan kepala bau kita kan, yang raqib duduk belah kanan, yang atid duduk belah kiri. Depa nanti akan tulis apa saja yang kita buat, sama ada benda baik ataupun benda tak baik, semua depa tulis. Ni kita duduk dengar mengaji ni, tok guru duduk abang macam tu. Rupa-rupanya benda tu memang disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sebut
di dalam suratul Kahfi ayat 49. Tuhan kata wa wudi'al kitab, bila malaikat duk tanggung ni segala catatan amalan yang depa tulis daripada mula-mula kita balik sampai kita mati. Mula kita balik sampai kita mati berapa puluh tahun tuan. Bila ditulis, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni? Tuhan menceritakan momen macam mana orang-orang yang bila buat mai kitab dekat depa, bila buat mai catatan amalan dekat depa, depa ni terkejut bewak, bahasa kita. Terkejut bewak ni maksud apa? Allahu akbar. Apa benda ni? Tuhan kata fataral mujrimin wal mushfiqin. Tuhan kata apabila orang-orang yang buat salah atas dunia, depa ni terkejut sungguh ni. Depa terkejut sungguh. Atas dunia ni duk ingat ke tak banyak dosa depa? Atas dunia duk ingat ke tak banyak kesalahan depa? Rupa-rupanya semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dicatat. Depa kata apa depan Tuhan waktu depa duk tengok catatan amalan ni? Depa kata ya wailatana ma li hadzal kitab. Ui, depa kata celakanya kita ni, mampulah kami ni, apa nak jadi dekat kami? Apa benda ni? Rekod apa ni yang telah ditulis oleh malaikat? Pasal apa tuan-tuan? Depa kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Oh, depa kata sampai tak tinggal langsung benda-benda kecil pun tulis. Benda yang tak sepatutnya tulis-tulis. Bukan ada apa pun. Hari tu duk pi balas kasut masjid. Yang tu ya. Kita mai ke masjid, tiba-tiba dah mai dengan ceramah orang ramai. Pasal orang curi kasut kita. Orang tu pun dia pun tak tahu pasal kasut sama-sama. Dia pergi saruk-saruk kasut, kena kasut kita dekat dia. Kita pun pergi tengok-tengok, ni bukan kasut aku. Kasut aku seh yang lain. Tapi hari ni nampak buruk sikit, kasut aku baru. Dia duduk tengok aku tu, tengok-tengok kasut tandas masjid ada. Dia pergi balun kasut tandas masjid tu, duduk balik rumah, dia kata tak apa kot. Allah, berapa duit sangat benda ni. Duk kira berapa duit sangat benda tu. Rupanya benda tu dibawa sampai ke mati. Tuan-tuan nampak benda macam tu? Dibawa sampai ke mati. Pasal tu agama kita dihabaq apa? Kalau bukan hak kita, jangan duk pandai-pandai kita duk ambil. Kalau bukan cerita kita, jangan duk pandai-pandai kita duk pergi buka cerita. Kalau bukan ada kaitan dengan kita, jangan pandai-pandai kita duk pergi bagi cerita. Apa makna dia tuan-tuan? Daripada segi barang peribadi orang, daripada segi barang masjid, daripada segi barang siapa-siapa yang bukan milik kita, jangan duk sentuh. Kalau barang tu pun jangan duk sentuh, apatah lagi kita nak sentuh soal maruah orang, soal kehormatan orang, soal diri orang, soal aib dan keburukan orang yang orang tak mau benda tu diketahui oleh orang. Tiba-tiba kita pergi bawa keluar cerita tentang orang. Tuan nampak dah benda ni? Maksud dia apa? Kalau daripada sekecil-kecil benda pun agama tak bagi kacau. Maknanya kalau hak orang, itu hak orang. Hang jangan duk ambil sebagai hak hang. Hang jangan duk bercakap macam hang tahu benda tu. Hang jangan duk cerita seolah-olah hang ni betul sangat. Jangan. Itu hak orang. Tuan-tuan, daripada segi perbuatan sampailah daripada segi pertuturan kita duk bercakap ni. Oh, banyak cerita. Benda yang seronok bercakap, cerita tentang apa tuan-tuan? Cerita tentang keburukan orang. Yang tu ya. Oh, cukup syok. Cerita dia ni tak betul, dia ni tak betul. Anak dia macam ni, anak dia macam ni, pak dia. Allahu akbar. Kita cerita ni seolah-olah kita ni tak ada benda buruk. Rupanya benda tu ditulis, dirakam dan dicatat oleh malaikat. Tuan-tuan, bila kita akan menyesal ni? Bila duduk depan Tuhan. Bila duduk depan Tuhan, kita duduk tengok catatan amalan kita ni. Tengok-tengok, Allahu akbar. Apa benda ni? Apa banyak sangat ni? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadu ma amilu hadiran, suratul Kahfi ayat 49. Dia tengok satu-satu semua komplit. Benda yang dia buat atas dunia dulu semua pakai ada catatan dia. Dan benda ni tuan-tuan disebutkan dan diperincikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW kata apa? Nabi kata sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq. Nabi kata
Satu hari nanti Allah Ta'ala dia akan panggil satu orang manusia di hadapan dia. Khalayak ni maksud di hadapan orang ramai. Kemudian fayanshuru, kemudian dibawa kepada dia catatan amalan dia. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak ni, berapa banyak gulung catatan amalan kita mula daripada kita balik sampai kita meninggal. Nabi SAW kata apa? Fayanshuru alaih tis'atan wa tis'ina sijilla, 99 gulung. Tu dia tuan-tuan. Berapa banyak tuan? 99 gulung. Iyalah, daripada balik kita berjalan pergi tang mana, kita pergi buat apa, kita bercakap apa, word by word, kata orang kulim. Orang kulim kata apa? Word by word, makna ada satu persatu secara detail ditulis oleh malaikat. Malaikat tulis tuan. Malaikat dia bukan lena sebab kita. Malaikat dia bukan pergi makan roti canai kuah banjir macam kita. Dia kata tak apa kot, dia kata duha ni pun aku tahu kata dia ni orang bagus, dia pergi mana-mana kot, jom kita pergi kena roti canai. Malaikat bukan macam tu. Malaikat ni pergi tang mana pun dia duduk dengan kita. Ketika mana kita berada dalam keadaan tidur, tu pun malaikat duk tengok ni. Yang kata dia tidur, okey. Kalau dia tidur, betul-betul punya tidur, okey. Kita letak pen sagi dia jaga, baru kita tulis balik. Tuan-tuan nampak tak benda macam tu? Tu pun dicatat. Dia tidur pula macam mana? Dia tidur pula dengan siapa? Dia tidur pula tang mana? Duk tulis-tulis, tidur dengan bini orang banyak. Jahanam tuan-tuan sekalian. Jadi sepanjang tidur kita tu dicatat oleh malaikat. Tuan-tuan nak kata apa lagi? Allahu Akbar. Apa ni tuan-tuan sekalian? Kita nak lari kita mana ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi yang kata Allah Subhanahu wa taala ni, dia buat main kepada kita catatan amalan yang malaikat duk tulis 99 sijil. Dalam bahasa Arab sijil juga disebut. Tapi kita sijil kita satu lembar. Sijil ni, satu sijil catatan amalan kita tu panjang mana tuan-tuan? Nabi kata apa? Mithlu madil basar, sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Satu sijil sejauh mata memandang. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Berapa banyak benda ni. Ingat balik Allah, kemarin ni aku duk mengumpat orang, kemarin aku duk fitnah orang, kemarin aku duk kata kat orang, kemarin aku duk maki orang, kemarin aku pergi ambil barang orang. Banyak mana dah orang-orang yang barang aku ambil, apa macam-macam kita buat, kita ingat balik. Kita pun lupa ni dah. Rupanya benda tu malaikat duk tulis. Tuan-tuan, 99 gulung. Satu gulung panjang mana? Sejauh mata memandang. Bayangkan macam tu. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala panggil kita, Tuhan suruh kita cek. Tuhan kata apa kat kita? Tuhan kata atunkiru min hadha syai'in azalamaka katabatil hafizun. Tuhan kata ni hang tengok betul-betul ni. Hang tengok ada tak ada benda yang hang nak argue? Ada tak ada benda yang hang nak petikai? Kokot malaikat aku, kata bati itu maksud dia malaikat aku tulis ni, ada tak ada benda-benda yang sepatutnya benda tu tak ada, tapi malaikat aku saja nak penanya hang, ada tak ada? Hang cuba cek betul-betul. Contoh yang biasa kerja kerajaan, kita bila main hujung tahun apa semua tu, kita nak kena cek buku rekod kita. Kan kita akan tengok buku servis. Kita pergi kerja banyak mana, kita pergi kursus dah berapa hari, 7 hari ke apa, gaji kita banyak mana, benda-benda macam tu. Kita tengok-tengok, dalam ni ada kata bonek gaji 500, tapi gaji saya tak naik. Kita boleh argue. Nampak tak sekalian? Kita boleh argue. Macam tu juga Tuhan. Allah Ta'ala buka pembelaan diri sendiri. Tuhan buka pembelaan tu. Hang tengok, kok ada malaikat aku tak tulis ke apa? Kan? Dia kata, hari ni 19 Oktober. Hari ni 19 Oktober, betul ya? Kan? Dia kata hari ni waktu duha kita meninggal. Kita meninggal dah. Dia kata waktu duha ni saya duduk ada di masjid Taman Angsana, Masjid Muqarrabin. Tapi malaikat pergi tulis kata saya duduk ada di pekan mana ni, lagu mana. Tuan-tuan, ada tak ada macam tu? Tak ada. Maknanya apa? Malaikat akan detail, dia akan tulis. Kita kata apa? Kita kata la ya Rabbi. Tak ada. Tak ada benda tu. Semua ni memang tercatat dengan begitu detail. Allahu Akbar. Tapi dalam hadis ni kata apa? Allah Ta'ala nak bantu juga yang kata hamba dia ni. Tuhan pergi ambil satu qir'ah, satu kad.
Yang mana kad tu apa? Kalimah la ilaha illallah. Tuhan pi ambil, Tuhan pi letak di sebelah sijil kita, di sebelah gulungan-gulungan catatan amalan kita. Rupa-rupanya kad itu lebih berat dan diberikan rahmat, kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni bagi hamba yang beriman kepada Allah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ni. Dua. Nombor satu tadi apa tuan-tuan yang menjadi saksi, iaitulah kubur, saksi bisu. Nombor dua apa tuan-tuan? Kiraman katibin. Lepas tu pula dia buat main pula satu ayat Quran. Yang kata ayat Quran ni, yang kata saksi-saksi yang lain, saksi-saksi bisu ni apa tuan-tuan? Iaitulah segala apa yang ada atas dunia ni. Ni segala pokok, segala binatang, segala bangunan, segala apa langit apa semua ni, yang mana tuan-tuan duk berjalan jumpa dengan signboard lah segala apa semua benda-benda tu menjadi saksi rupanya. Ustaz yang duk pandai-pandai tu, ni metang mana ni benda ni? Tuan-tuan boleh rujuk dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ni riwayat Imam Tirmidzi. Kata Abu Hurairah, dia kata satu hari qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar? Surah apa? Surah Zalzalah. Iza zilatil ardu zilzalaha. Itu surah tu. Surah tu dibacakan oleh Nabi SAW kepada sahabat. Nabi baca dekat sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nabi kata ni, yang kata hari, yang kata kehidupan dunia, yang kata apa yang ada atas dunia ni, yang kita duk lalu ni. Nabi kata pada hari itu akhbaraha, Tuhan bagi satu keistimewaan kepada dunia kita ni, depa boleh bercakap. Oh kacau tuan-tuan. Kacau. Ni kapet boleh bercakap, kasut tuan-tuan bercakap, baju tuan-tuan boleh bercakap. Dia kata ustaz betul ke? Betul kita duk baca hadis ni. Bila Nabi cerita macam tu, Nabi kata yang kata hari tu boleh bercakap, sahabat Nabi ni depa confuse. Depa sudah tanya Nabi SAW. Depa kata atadruna ma akhbaraha. Dia kata ya Rasulullah, kami nak tanya sikit boleh tak? Nabi kata okey, korang boleh tanya. Tanya apa? Tak, tadi Nabi ada baca yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yang kata semua dunia kita pakai duk bercakap ni. Dia duk bercakap macam mana? Bercakap benda apa? Tu soalan tu. Benda ni tuan-tuan ditanya kepada Nabi SAW. Faqala, maka Nabi jawab apa? Nabi kata fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala zahriha. Taqul 'amilta kadza wa kadza fi yawmin kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Oh, Nabi habaq macam tu. Nabi kata apa? Sebenarnya yang kata segala apa atas dunia ni duk bercakap ni apa? Depa memberikan kesaksian kepada Allah. Depa bagi saksi kepada Allah tentang abdin au amah, tentang satu orang laki-laki dan juga satu orang perempuan. Tentang kehidupan depa ni atas dunia ni depa duk buat apa? Apa benda? Yang kata dunia kita duk bercakap ni apa benda? Nabi kata depa akan bercakap amilta kadza wa kadza fi yaumin kadza wa kadza. Apa maksud kadza wa kadza ni? Tuan-tuan, yang kata tanah kita dia akan bercakap. Dia kata oh hari sekian-sekian, hari Isnin, hari Selasa, pukul sekian-sekian, tang mana, di mana, dia pakai baju apa, dia duduk dengan siapa, dia bercakap benda apa. Secara detail benda tu dirakamkan dan dipersembahkan kepada Allah. Oh tuan-tuan, dahsyat. Lebih daripada CCTV lagi. Cerita dia lebih daripada CCTV. Kita tengok tuan-tuan, memang betul kita. Tapi lah ni pun takut CCTV lah ni pun, pasal dia ada AI dia dalam tu. Kan kita duk ingat kita. Kan duk nampak bagus punya, duk cinggir, duk menyanyi bagus. Orang kata Haji tak tengok ke video baru ni, video keluar ni, semua masyarakat duk tengok dah ni. Dia kata ni bukan aku. Rupanya ada tuan-tuan sekalian, hak kutu-kutu yang pandai ni, yang pandai IT ni, dia sudah orang kata apa? Dia bagi renovation muka kita tu. Kan? Dia buat muka kita tu daripada muka orang lain jadi muka kita.
tengah duduk, oi tuan-tuan, kacau lah ni, bahaya lah ni, bahaya, risau yang tu. Tetapi yang kata CCTV Allah ni apa tuan-tuan? Ni tanah kita. Yang kata CCTV Allah ni apa tuan-tuan? Ni tempat kita berjalan. Segala apa yang ada dekat kita, semua bakat duk bercakap, duk cerita kepada Allah, duk bagi saksi kepada Allah. Sekian, 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 sekian. Allahu Akbar. 3 dah tuan-tuan sekalian yang menjadi saksi bisu dan akan mempersembahkan apa yang kita buat atas dunia ni. Oh tuan-tuan, takut. Kita dengar-dengar tentu saya 2-3 kali duk baca hadis ni tuan-tuan. Kira kita pun tak apa nak bercakap dengan orang 3-4 hari. Pasal apa takut lagi duk kena rakam. Kita duk puasa, duk seorang-seorang pun duk puasa macam ada benda tengok, duk puasa nanti tiang ni bukan boleh percaya sangat, nanti hang duk bercakap depan Tuhan mampu aku. Kerusi ni pun aku duduk atas dia ni, duduk ni duk bercakap benda elok tak apa, takut bercakap benda tak elok mampu kita. Sebab tu dalam surah Zalzalah Tuhan kata apa? Penghujung surah tu. Tentu apa kajian baca surah tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa maksud faman ya'mal? Siapa yang buat amalan mithqala dzarratin, amalan yang besar zarrah. Zarrah ni berapa besar tuan? Kecil lagi daripada kuman ni yang kata zarrah ni. Siapa yang buat amalan yang kecil macam tu pun khair dan amalan tu bagus, yarahu. Yarahu maksud apa? Tuhan nanti akan tengok, Tuhan akan balas benda tu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat besar zarrah, benda-benda jahat, benda-benda tak bagus, benda-benda tak baik, benda tu Tuhan nanti akan tengok dan Tuhan akan balas benda tu. Allahu Akbar. Ni yang kata saksi yang ketiga. Saya ulang balik tuan-tuan sekalian, nak bagi tuan-tuan faham. Nombor 1 saksi apa? Yang kata tanah dan juga kubur. Ni nombor 1 ni. Boleh tuan-tuan? Dia kata jahanam, rumah aku dekat kubur. Tak apa, jangan duk pindah pergi tempat lain. Duduklah tuan-tuan. Kan? 1 yang kata kubur duk bercakap dengan kita, duk tengok kita, duk usah kita. Jaga dia tuan-tuan sekalian, jaga. Oi, kita pun kadang-kadang nak buang sampah, tak tahu nak buang tak mana, pergi buang sebelah rumah jiran. Rupanya kubur lu tengok, kubur kata cantik, kubur kata hang nak buang tengah malam ke, hang nak buang bila ke, hang sudah dirakamkan dalam penglihatan aku, hang mampu kita. Nombor 2 apa bercakap tuan-tuan sekalian? Ni yang kata kiri kanan kita, kitab-kitab kita ni pakai duk tulis. Nombor 3 apa tuan-tuan? Segala kauniyah, segala apa yang Tuhan jadi dekat kita ni. Kan semua yang orang kata yang berkaitan dengan kita, semua benda tu akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi apa lagi yang kata saksi bisu? Tentu boleh rujuk dalam surah Yasin ayat 65. Surah Yasin ayat 65. Yang ni pun kita rajin baca. Tuhan kata apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Ayat tu kita duk baca dah, duk dengar tuan-tuan sekalian. Duk dengar ayat tu. Tapi kita duk dengar pun duk risau juga pasal apa? Pasal duk tengok botol ayat Yasin kita tu terbuka, lepas tu ada lalat pula duk main kat jelah tu. Takut lagi dia terjun dalam yang botol ayat kita tu, kita duk tengok hak tu, duk baca Yasin tengok juga tapi duk tengok hak tu. Jadi tak nampak, kadang terlepas pandang ayat ni. Ayat ni Tuhan kata apa? Al-yaum, hari tu. Ketika mana kita dipanggil di hadapan Allah, waktu kita diadili, waktu segala catatan amalan kita dihisap di hadapan Allah, Tuhan kata apa? Nakhtim, Tuhan akan tutup afwahihim, mulut kita ni tutup. Tuhan tak bagi bercakap. Cukuplah hang dah bercakap atas dunia, banyak benda dah hang bercakap. Atas dunia hang duduk duduk kecoh orang banyak mana dah. Atas dunia hang duduk bercakap benda-benda macam-macam hang duduk bercakap dah. Cukuplah. Tuhan tutup, Tuhan zip mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, Tuhan bagi tangan kita ni pula boleh bercakap. Pula dah tuan-tuan sekalian, tangan pula boleh bercakap. Tangan ni akan bercakap.
Dia kata hari sekian-sekian saya buka Quran. Alhamdulillah, kalau benda tu dia saksi benda hak bagus. Takut dia saksi benda hak tak bagus. Dia kata hari sekian-sekian, dia kata orang bekak balik daripada masjid, saya lah duk pi pulas yang kata tabung masjid pelan-pelan, duk pi cangkui duit dan tabung masjid. Jahanam, tuan-tuan sekalian. Tangan kita nanti akan bersaksi depan Tuhan. Lepas tu apa lagi akan bersaksi depan Tuhan? Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita. Rijlun bahasa Arab. Arjuluhum maksud dia kaki-kaki kita. Ni ada sahabat kita noh mai daripada Penaga apa semua duk mai ni. Benda ni disaksikan di hadapan Allah. Kaki kata ni akulah yang tolak motor pasal tadi mampu motor ni, contoh-contoh macam tu lah. Dia kata kaki ni lah yang duk pergi sarung kasut pagi tadi ni, lepas sembahyang subuh, lepas tu duha mai pula duk pukul kaki mai ke masjid. Kaki ni duk berjawab depan Tuhan. Dia kata depan Tuhan hari sekian-sekian, berapa jarak daripada rumah ke masjid. Ni kaki ni menceritakan kepada Allah. Tuan, balik rumah lagi mau duk cakap kaki dengan tangan ni kan. Tengok kaki, tengok tangan. Kata tangan hang yang buat pasal cakap macam tu, anak dia tengok kita. Dia kata lorat dah mak dia, tapi mengaji duha balik-balik jadi gila. Duk cakap dengan tangan ni rihan mampu. Kan? Allahu Rabbi. Tuan-tuan, yang tu dalam surah apa? Surah Yasin ayat 65. Kita perenang lagi di dalam surah Fussilat ayat 20. Ni yang kata saksi ni. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fussilat ayat 20. Balik nanti kita cek. Tuhan kata apa? Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Surah Fussilat ayat 20. Dalam surah ni Tuhan kata apa? Hatta idza maja'uha, apabila dibawa kepada kita. Dibawa apa kepada kita ni? Dibawa kepada kita saksi-saksi. Apa saksi di kalangan kita? Sam'uhum. Sam'uhum ni maksud apa? Telinga kita. Allahu Akbar. Telinga boleh bercakap. Tuan-tuan jangan duk balik, duk pergi tengok cermin pula, duk belek daripada cupin sampai ke bawah. Tak mana mulut telinga ni. Dia cari macam tu. Tak usah duk cari. Hari akhirat, telinga akan bercakap. Dia nak bercakap macam tu kah? Dia nak bercakap kau tepi kah? Dia nak bercakap kau lubang? Kita tak tahu. Yang tu bukan kerja kita. Yang pastinya, Tuhan kata apa? Sam'uhum. Telinga hang nanti akan bercakap. Lepas tu Tuhan kata apa lagi? Tuhan kata wa absaruhum. Ni, ketui 2 biji mata ni. 2 biji mata ni akan bercakap di hadapan Allah. Macam mana dia nak bercakap kita tak tahu. Dia nak bercakap, dia nak jadi hilang mata hitam, nampak mata putih saja ke? Dia nak bercakap mata hitam dia jadi besar ke? Kita tak tahu benda tu. Yang pastinya Tuhan cerita pada dalam Quran, Tuhan kata mata nanti akan bercakap. Apa yang kita duk tengok orang? Oh tuan-tuan, habis. Kita nak terus lagi kan? Nampak tuan-tuan pun tak apa nak sedap duduk dah. Dah berasa risau dah kata ni makin banyak ni lagi karut ni. Dia tak boleh buat apa ustaz. Pergi taman mana semua pakai semua tahu lah. Memang macam tu lah. Kan? Baik. Dan Tuhan kata apa lagi? Tuhan kata lagi wajuluduhum. Julud. Tuan-tuan pernah dengar julud? Tak pernah dengar julud. Jilid, pernah dengar jilid? Tahu lah ustaz yang kata jilid buku apa semua. Jilid tu apa? Maksud dia kulit buku. Kulit, juluduhum, kulit-kulit kamu ni. Allahu Akbar. Game. Tuan-tuan, kan ni orang perempuan hak duk pakai apa nama, duk pakai bedak sejuk, duk pakai dengan prep macam-macam lah. Kan nak bagi muka nampak muda lah, apa duk tonyo apa semua ni sampai naik merenin kulit-kulit lah apa semua ni. Semua benda tu kulit nanti akan jawab depan Tuhan. Dia kata ya Allah, dia kata kawan ni, dia kata duk tonyo saya ni sampai naik merenin. Tak apalah tonyo naik merenin tu tak apalah. Masalah dia duit hak dia pakai tu, duit dia pergi pecah amanah ikhtiar. Amanah ikhtiar, dia pergi balon duit tu mampu. Jahanam. Habis. Kita nak kata apa? Kita nak kata, apa kulit ni hang buat leceh aku tak tahu. Nak boleh kata macam tu kah? Tuhan kata hang sembang apa ni? Kulit ni kulit hang, bukan kulit orang. Yang bersaksi ke atas hang tu kulit hang, bukan kulit orang. Kalau kulit orang lain lah. Ni kulit hang sendiri. Maknanya kulit ni hang pitang mana pun hang bawa kulit. Betul tak tuan-tuan sekalian? Kau tuan-tuan tinggal kulit di rumah jadi seorang pengabulang ke apa kan? Duduk satu macamnya atas kerusi, apa semua orang tengok kenapa ayah duduk datang ni pegang-pegang lah kulit ayah baru bersalin. Jadi seorang pengabulang. Bukan
bukan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Kulit ni pun akan bercakap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, surah Fussilat juga ayat 21. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Yang ni memang betul. Apa yang saya sebut kepada tuan-tuan yang kata ai kulit apa ni hang duk bercakap benda macam ni. Rupanya tuan-tuan, hak kita duk bercakap dengan kulit kita atas dunia ni, benda ni kita akan bercakap di hadapan Allah. Kita kata apa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ni kulit cakap. Apa kita kata kepada kulit? Kita kata, hai kulit, hang kata apa ni? Kita kata macam tu dekat dia. Apa yang lu bersaksi macam tu dekat aku ni? Macam mana hang boleh bercakap ni? Kita kata kat kulit kita. Tuan-tuan tahu tak kulit kita jawab apa? Kulit kita kata antaqanallah. Kulit kata aku bersaksi pasal Tuhan bagi aku boleh bercakap ni. Kalau nak bercakap ni lama dah aku nak bercakap. Atas dunia dulu pun aku nak bercakap. Hang tahu tak, yang hang duk guna aku, yang hang duk pakai aku, yang hang duk mendedahkan aku kepada orang. Ni mendedahkan aurat ni. Yang ni kita takut tuan-tuan. Rupa-rupanya dia duk bercakap. Dia kata aku duk tunggu lama dah, tapi hari ni aku boleh bercakap. Antaqa kulla syai'. Di saat Allah Ta'ala bagi semua benda boleh bercakap, aku boleh bercakap. Pasal tu aku bercakap di hadapan Allah. Aku tak puas hati lama dah dekat hang. Aku daripada dulu ni aku nak bercakap. Hang tutup aurat. Walaupun hang muda, hang tutup aurat. Pasal apa? Pasal aku ni bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Aku ni untuk ditutup. Aku ni untuk beramal ibadah. Bukan aku nak tunjuk dekat orang. Tapi hang nak tunjuk. Hang nak abang kata kulit hang tegang. Hang nak abang kata kulit hang tu putih. Hang nak abang kata kulit hang tu gebu. Pasal tu hang tak tutup aurat. Pasal tu hang tunjuk dekat orang. Mati kita tuan-tuan. Mampu saya kata ustaz je nak kenen orang perempuan ni. Orang lelaki pun sama. Ni yang kata kulit kepala lutut ni. Entah tak? Pagi ni bagus punya duk main masjid. Duk nampak muka ustaz satu macam. Sagi petang pergi main sebab agah. Kepala lutut pun duk nampak. Oi kata haji. Lipat haji. Tunggu buat lagi. Ya. Awak ni. Allahu Akbar. Selamat hari jadi. Ya. Hari jadi saya. Rupanya hari ni. Sila pergi duduk. Lagi kita sembah. Oh hari jadi adik. Baik. Lemah hari jadi. Woi, terkejut juga kita ni. Tiba-tiba dia mengucap lama hari jadi. Like pula ni tuan-tuan. Mampui. Sagi balik ni orang perempuan ni tanya, dia kata, budak mana ada sebut selamat hari jadi ke tak? Mati nak berjawab dengan kulit boleh berjawab juga ni, dengan hak kulit di rumah tu pun lagi pasal kan orang lelaki dia tahu lah macam mana. Allahu Akbar. Sikit lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan ingat benda ni lepas tu Tuhan sebut juga. Tuhan kata apa? Dalam surah Fussilat ayat 22. Yang ni surah Fussilat dia ada 20, 21, 22. Ayat 22 kata apa? Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsira mimma ta'malun. Tuhan kata apa? Sebenarnya ini yang kata kulit, yang kata mata, yang kata telinga, semuanya benda ni sebenarnya atas dunia dulu depa nak bercakap tapi depa tak boleh bercakap. Depa ni tastatirun, depa ni tak boleh bercakap. Sebenarnya depa nak bercakap. Tapi hari ni Allah Taala bagi depa bercakap dan Tuhan tahu. Walaupun depa tak bersaksikan kepada kamu pun, kamu tetap berada dalam pengetahuan Allah. Maksud dia apa tuan-tuan? Walaupun kulit kita tak bercakap, telinga tak bercakap, mata tak bercakap di hadapan Allah sekalipun, Tuhan tahu apa yang kita buat. Maknanya dalam ilmu Allah kita berada dalam pengetahuan dan pengawasan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu maknanya berapa dah saksi? Ada 4. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Insya-Allah. Mengaji dengan orang lama ni dia kena ulang-ulang selalu. Dia suruh panggil kereta lama lah. Kereta lama ni nak kena start selalu, kalau tidak bateri kong. Kan? Jadi orang lama pun macam tu, dia nak kena ulang selalu. Nombor 1 siapa saksi kita tuan-tuan? Tanah dan juga kubur.
Nombor 2, siapa saksi kita tuan-tuan? Kiraman katibin. Nombor 3, siapa saksi kita tuan-tuan sekalian? Ni yang kata apa yang ada ke muka bumi kita ni. Nombor 4, siapa saksi kita tuan-tuan? Mata kita, telinga kita, kulit kita ada. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi saksi ni apa? Dalam suratul Qiyamah ayat 14. Suratul Qiyamah ayat 14. Allah Subhanahu wa taala disebut, dia kata balil insanu ala nafsihi basirah, dan manusia itu akan menjadi saksi ke atas dirinya sendiri. Last sekali diri kita sendiri. Dia macam court juga, macam dalam mahkamah. Bila lawyer pendakwaan dia buat main hujah dia masing-masing, lepas tu lawyer pembelaan kita buat main hujah masing-masing, hujah apa semua tu ada. Kalau kata kita berat kepada nak kena sabit hukuman, banyaklah yang kata dakwaan itu menepati apa yang kita buat. Kalau kita nak terlepas daripada hukuman, segala dakwaan itu tak dapat nak lawan pembelaan. Tuan-tuan faham macam tu nak? Maksud dia di mahkamah tu. Last sekali tuan-tuan, hakim nanti dia akan bagi kepada kita, okey, kamu dalam kandang mahkamah ni, apa yang kamu nak cakap untuk nak bela diri kamu. Tu yang kata pembelaan tu. Rupa-rupanya apa yang ada di mahkamah adalah terjemahan daripada kita nak duduk depan mahkamah Rabbul Izzah, Rabbul Jalil. Macam tu kita duduk depan Tuhan. Tuhan nanti akan buat main semua saksi, akan bersaksi ke atas kita, akan mendakwa apa yang kita buat atas dunia ni. Kita duduk tengok satu-satu, Allahu Akbar. Kalaulah benda baik kita buat, kulit kita akan bercakap baik. Kalau benda baik kita buat, mata kita akan bercakap baik. Kalau benda baik kita buat, telinga kita akan bercakap baik. Jadi benda-benda macam tu akan cerita di hadapan Allah, akan defend kita, akan mempertahankan kita. Last sekali Tuhan kata apa? Lah ni aku bagi kepada kamu. Kamu nak bela apa diri kamu ni? Kamu pula cakap, tadi semua dah buat main daripada tanah kubur, buat main daripada apa yang ada atas dunia ni duk bersaksi, buat main daripada kiraman katibin, buat main daripada kulit apa semua duduk bersaksi. Lah ni kamu pula, kamu nak kata apa? Nampak tuan sekalian? Yang kata Tuhan nak buang kes ni masa ni cerita kita ni, selalunya kita buang kes lah kot. Kalau ada tentu kesilapan teknikal tang mana, Allah kata malaikat silap pergi tulis, buang kes tu hampir masuk dalam syurga. Settle. Kita duk ingat macam tu. Lah ni hang nak cakap apa? Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benda ni juga diperincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Yang mana hadis ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, seorang sahabat nama dia Anas bin Malik, dia kata kunna inda Rasulillah SAW fadhahik. Dia kata kami duduk dengan Nabi ni, duduk dengan Nabi, tiba-tiba duduk tengok Nabi duduk senyum seorang-seorang. Nabi senyum ni nampak macam Nabi nak tergelak. Fadhahik ni maknanya gelak. Nabi senyum Nabi tergelak, bunyi macam tu. Sahabat Nabi pun jadi blur. Pasal apa jadi macam tu? Dia duduk tengok Nabi tapi dia nak tanya kat Nabi, dia segan. Maka Nabi SAW sudah tanya kepada mereka. Nabi kata hal tadruna mimma adhak. Nabi kata hangpa tahu tak pasal apa aku duduk renyih seorang-seorang, pasal apa aku duduk gelak seorang-seorang ni? Nabi tanya kepada sahabat. Sahabat jawab, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu benda apa. Kami nak teka takut tak kena. Kan duk gelak seorang-seorang ni. Ni yang kata sahabat Nabi betapa hormatnya depa dekat Nabi ni. Macam ni tuan-tuan, kita dengan sahabat kita pun macam tu pula. Kalau dia duk gelak seorang-seorang, kita biar kat dia, sekali dia ceritalah kat kita. Kadang-kadang gelak seorang-seorang tu ada benda nak cerita tu. Kan kadang-kadang orang nak cerita tu macam tu, dia duk kita duduk dengar, dia kata lawak sungguh. Kita pun senyap. Kita jangan duk tanya apa, kita senyap. Dia tak tahu dah pasal apa aku gelak. Yang tu soalan dia tu. Tuan-tuan, rupanya Nabi dengan sahabat dia macam tu. Kita tuan-tuan tak macam tu. Duk gelak-gelak. Hang pasal apa? Demam kora. Lagu tu punya bubuh. Hang duk gelak seorang-seorang pasal apa? Pening dah hang ni. Macam tu punya. Dia tak ada nak cerita apa lagi, sabar dulu, buka ruang dulu. Dia nak gelak seorang-seorang ke apa, biar pergi dulu. Sekali dia main cerita kat kita. Tuan-tuan, bila Nabi tanya sahabat macam tu, sahabat kata, oh, kami tak tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi kata sebenarnya macam ni. Nabi kata
aku diceritakan oleh Jibril alaihi salam tentang mukhatabatil abdi rabbah. Ada satu manusia yang di hadapan Allah ni dia duk bertengkar dengan Tuhan. Rupanya ada tuan-tuan manusia ni yang kata manusia bukan sama-sama kita yang duk bertengkar dengan Tuhan pun nak bertengkar. Sebab tu jangan duk heran lah kalau ada di masjid tuan-tuan ni jenis dia ni mulut jenis kalau bercakap dengan orang kira nak pergi bertengkar dengan orang. Allah biasa manusia dengan manusia, dengan Tuhan pun dia pun nak bertengkar kan. Kalau boleh ni apa saja hak Tuhan buat atas dunia ni tak betul semua. Dia kata, Tuhan, pasal apa duk bagi bulan 10 ni hujan? Sepatutnya bulan 10 ni kering. Saya tak pernah setuju dengan Tuhan. Ada tuan-tuan sekalian hak jenis-jenis popok macam ni. Dia tak puas hati. Apa yang Tuhan buat ada saja tak kena pada diri dia. Dia nak bagi kena dengan diri dia tu. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata ada satu manusia bila buat mai depan Tuhan, Tuhan cerita segala-galanya tentang apa yang dia buat atas dunia. Manusia ni tak mau terima. Manusia ni tak puas hati. Dia kata mana boleh macam tu. Dia duduk bertengkar dengan Tuhan. Dia kata apa dekat Tuhan? Dia kata, Ya Rabbi, alam tujirni minaz zulim. Dia kata, Tuhan, Tuhan tak mau nak zalim saya kan? Kamu Allah kan? Kamu takkan zalim saya kan? Tuhan kata, ya, aku takkan zalim kamu. Dia kata apa? Fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Dia kata, lah ni kalau betul-betul kamu tak mau zalim saya Tuhan. Dia kata, tuan-tuan tengok macam mana orang sembang. Dia ingat Tuhan ni jiran dia. Dia duduk sembang macam tu. Dia kata, lah ni macam ni, kalau betul-betul engkau Allah dan engkau tak mau zalim saya, ni yang kata tanah kubur, yang kata kulit, yang kata apa segala duk ada atas dunia, yang duk ada kiraman katibin apa semua ni, depa ni semua ni saya tak percaya persaksian depa. Tu dia tuan-tuan sekalian. Depa kata dalam ni dia kata apa? Dia kata fayaqul, dia kata fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan. Dia kata yang kata depa semua ni, depa ni pakat dengan kamu ya Allah duk berkenal saya. Weh, apa ni tuan-tuan? Dia boleh kata dia kata ni tanah kubur ni Allah Ta'ala yang buat. Jadi Allah dia boleh pakat dengan Tuhan lah duk kenal saya. Ni segala kulit apa semua ni mai daripada Tuhan. Jadi benda ni semua boleh berpakat, semua nak berkenal saya. Dia duk ingat Tuhan nak berkenal dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh faham tak? Tuan-tuan buat jegir mata tu. Saya baca hadis ni, nampak macam dia kata, nampak macam cerita dialog buku remaja gila-gila ke apa. Dia tak cerita hadis. Dia kata macam tu. Dia kata lah ni macam ni. Dia kata saya nak syahidan minni. Saya nak saksi tu di kalangan saya sendiri. Biar saya yang jadi saksi. Saya nak saksi tu yang saya pilih, bukan saksi Allah yang pilih. Tuan-tuan, saksi Allah pilih ni siapa dia? Malaikat kiraman katibin saksi Allah. Yang kata tanah kubur apa semua saksi Allah. Kan? Yang kata ni segala apa atas dunia ni Tuhan buat, bukan bumi ni, ini semua saksi Allah. Jadi dia duk ingat apa? Dia duk ingat bila semua benda ni Tuhan buat, itu geng Tuhan. Jadi bukan geng dia. Jadi Tuhan berpakat dengan dia untuk nak berkenal dia. Jadi dia tak puas hati. Tuhan kata apa kat dia? Apa yang hama? Tuhan kata. Dia kata lah ni saya nak syahidan minni. Saya nak saksi daripada saya. Tuhan kata okey. Kalau macam tu kafa bi nafsik. Tak apalah. Hari ni hang bersaksi untuk diri hang. Hang pergi cari siapa-siapa saksi yang boleh defend hang, yang boleh bantu hang ni. Tuhan kata kepada malaikat kiraman katibin. Tuhan kata alaika syahidan wa bil kiramil katibina syuhuda. Tuhan kata ni malaikat kiraman katibin, hangpa duduk tepi sat. Jangan pakai lagi yang kata catatan amalan hampa ni, hampa simpan sat. Jangan pakai lagi. Pasal apa? Saya tak mau. Tu dia tuan-tuan. Yang kata Tuhan ni dia lebih daripada mahkamah tinggi punya hakim. Kan? Hakim pun tak ada kompromi dah. Kalau hakim katuk kayu tu kira ciri lah. Tapi yang kata Tuhan dia buka lagi ruang kepada manusia. Fayuhtamu ala fihi. Tuhan tak bagi semua makhluk-makhluk ni bercakap. Fayuqalu li arkanih intiqi. Tuhan kata lah ni siapa nak jadi saksi hang? Dia kata aku nak jadi saksi aku perut aku. Dia kata aku nak ambil saksi aku di kalangan anggota tubuh badan aku. Yang mana dia duk jaga anggota tubuh badan dia.
Faqala, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala kata kepada tubuh badan dia, intiqi, lah ni bercakaplah hampa semua. Perut hang bercakaplah, tangan hang bercakaplah, hidung hang bercakaplah, mulut hang bercakaplah, kepala hang bercakaplah, apa lagi, belakang hang bercakaplah, semua pakat bercakap, jantung hang bercakaplah, pakat bercakap dia habis, boleh bercakap untuk nak jadi saksi dia. Fatantiqu bi'a'malih, maka dia pun kata kepada perut dia kata, wahai perut, dia kata, ingat dah aku duk belah hang daripada dulu ni, aku bagi hang makan sedap-sedap apa semua, lah ni hang tolong aku dan saksi kepada Allah yang aku duk jaga hang dan aku belah hang elok-elok. Dia duk abang kat perut dia duk abang kat tangan dia macam tu, wahai tangan, hang hari tu ada lengoh-lengoh, hang ada sakit, aku bawa hang pergi mengurut di junjung, contoh dia macam tu, aku nak bagi hang cantik balik. Dia kata, ni hang ingat dah jasa aku ni. Lepas tu mata, hang ingat dah satu hari hang aku tengah bawa motor, tiba-tiba ada menatang masuk dalam mata sampai merah apa semua. Hang tahu dah RM300 aku pergi kat hospital, aku pergi cari ubat mata nak bagi hang cerah, lah ni hang tolong aku. Tuan-tuan, dia minta tolong dekat anggota tubuh badan dia. Tuan-tuan tahu dah apa jadi dekat dia? Dia kata apa? Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Lepas dia bercakap apa semua ni, fayaqul, kemudian bercakaplah semua benda ni. Bu'dan lakunna wa suhqa. Perut ni dia bercakap depan Tuhan. Dia kata, Tuhan memang betul, atas dunia dia cukup jaga saya, dia bagi saya makan cukup masa, dia tak pernah bagi saya lapar. Tapi masalah dia, makanan yang dia bagi itu daripada makanan yang haram, jahanam. Tangan kata betul, dia kata betul, hari tu lengoh-lengoh apa semua ni, dia bawa saya pergi mengurut sampai hilang lengoh apa semua. Tapi masalah dia bawa saya pergi mengurut di tempat masas Cina Amoy ni, jahanam. Habis mata pula kata betul, dia kata memang betul, ubat tu 300 apa semua dia beli, saya cerah elok, alhamdulillah Tuhan. Tapi masalah dia, duit 300 tu dia pergi balun duit masjid. Mampus tuan-tuan sekalian, dia dengar ni, dia kata apa? Dia kata suhqa, dia kata celaka betul hamba. Dia kata, aku tolong hamba atas dunia, tiba-tiba hamba duduk penaya aku. Nabi dengar malaikat Jibril duk abang, Nabi gelak, tuan-tuan pun gelak, Nabi pun gelak. Oh, rupanya ada orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni apa? Hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. So nak abang apa kat kita? Itulah yang dikatakan saksi-saksi bisu ke atas kita. Jadi ustaz, apa kita nak buat? Penghujung daripada kuliah kita pada hari ini apa? Banyak-banyak buat benda baik, menggunakan amalan-amalan kita. Biarlah benda-benda baik inilah yang akan bersaksikan kebaikan. Pasal mereka inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, saya harap dengan penjelasan saya, dengan penerangan saya, dapat bagi faham kepada tuan-tuan, dapat bagi faham kepada saya, dan mudah-mudahan kita ambil yang tiba, kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak di atas perhatian tuan-tuan sekalian. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Terima kasih kepada pengurusan masjid, daripada segi Tok Imam, pengurusi, ahli jawatankuasa masjid, dan tuan-tuan sekalian yang menyokong program-program masjid ni. Tuan-tuan sokong lagi, nanti ajak lagi kawan-kawan, ajak adik-beradik semua mai. Ni masjid buat untuk kita semua. Jadi apa sumbangan kita kepada masjid, sumbangan dia tuan-tuan ajak mai aja. Dan benda inilah juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal الله منكم.